أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu, dan dengan sebab mensyukuri nikmat itu mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada kali ini akan disambung lagi pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Baik kata pengarang, dan sekarang barang siapa yang meneliti sejarah perkembangan Islam sedari abad-abad pertama, kedua dan ketiga, dan sampai kepada zaman kita sekarang, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah nyata kebenarannya. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang sudah disebut dan dijelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu, terutamanya berkaitan dengan perpecahan umat ini kepada jumlah perpecahan umat ini kepada pecahan-pecahan yang sangat banyak yang akan berlaku di akhir zaman, yang mana Nabi SAW semasa hayat baginda telah menyatakan perkara itu, dan pada waktu itu belum berlaku perkara itu. Jadi kalau kita ni perhatikan, kalau kita tengok sejarah perkembangan Islam dan umatnya selepas tu pada kurun yang pertama, kedua, ketiga dan sampailah ke zaman kita ini, apa yang diberitahu oleh Nabi SAW itu memang benar-benar berlaku. Memang betul-betul terjadi apa yang telah dijelaskan, apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Baik, tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Mufti Syekh Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar yang dimasyhurkan dengan gelar Ba'alawi. Jadi Ba'alawi ini sekelompok keturunan Nabi, keturunan Sayyid yang berkembang dalam dunia Islam hari inilah. Jadi daripada nasab keturunan mereka ni telah melahirkan sejumlah alim ulama dan aulia. Pada
Pagina yakni perenggang yang ke-358, cetakan Matba'ah Amin Abdul Majid Kairo yang cetakan pada tahun 138 Hijrah. Jadi diberitahu detail tentang kitab ni lah, pengarang dia, kat mana kenyataan tu, dan kitab yang digunakan tu dicetak oleh pencetak kat mana, di mana diberitahu. Supaya apa? Supaya senang kita nak cari semula apa yang diberitahu. Sebab hari ni kadang-kadang ramai orang bercakap kosong. Dia cakap ikut tak tahu mari mana orang dia kata tu. Jadi alim ulama kita ni menulis kitab-kitab, mengarang kitab-kitab supaya senang dirujuk, tahu kat mana maklumat tu ada. Jadi bila timbul ada orang bercakap lalu tidak ada sandaran atas apa yang diberitahu tu, sama ada hadis ke, Al-Quran ke, ataupun huraian alim ulama, itu kadang-kadang bagi dia berakalan sendirilah. Jadi ulama-ulama kita telah mendisiplinkan ilmu ni dan mereka telah memperkaedahkan ilmu ni dan telah menyatakan ilmu-ilmu mereka itu dalam kitab-kitab. Jadi kepada kitab-kitab itulah kita rujuk sebagai sumber untuk kita mempelajari dan memahami agama secara lebih mendalam. Jadi peranan ulama ni tak boleh nak lari. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri menyuruh. Nabi sendiri menyuruh, Nabi sendiri memberitahu. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ni pewaris Nabi. Jadi kalau Nabi itu tempat kita ambil petunjuk, maka yang mewarisi tugasan Nabi itu adalah alim ulama. Jadi keterangan Nabi itu menganjurkan kita supaya berpedomankan alim ulama. Dan kita kena berhati-hati, saya bila sebut perkara ni terutama di zaman kita hari ni, saya rasa saya nak sebut banyak kali. Sebab hari ni timbul satu fenomena, timbul satu gejala mengajak orang untuk mengabaikan ulama sehingga terus mengambil pedoman daripada Al-Quran dan hadis. Seruan tu seruan yang baik dari segi nama, tapi buruk dari segi pelaksanaan. Kembali kepada Quran dan hadis itu kalau alim ulama boleh buat gitu. Dan kalau orang macam kita ni, orang ramai ni, nak balik Quran dan hadis macam mana? Baca pun tak erti. Nak menafsir, nak menghurai sejumlah hadis-hadis Nabi yang jumlahnya ribuan hadis tu, nak memahami secara keseluruhan, itu bukan kerja mudah. Ayat Al-Quran itu yang kedudukannya itu dalam bentuk surah dan sebagainya itu dia tidak memberitahu secara perkara itu satu persatu. Tak ada ayat satu surah tentang solat saja, tak ada. Surah tentang perkara ni saja tak ada. Ayat tentang solat ada surah ni sikit, ada surah ni sikit dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak memiliki kemahiran yang cukup kuat untuk memahami perkara ni, demikian juga hadis-hadis Nabi, kita tak dapat menafsirkan dan menguraikan sesuatu dengan baik dan membuka ruang kepada tafsiran yang salah, tafsiran yang keliru dan sebagainya. Jadi ini keburukan slogan kembali kepada Quran dan hadis. Slogan tu baik, mengajak kita ni supaya meninggalkan sesuatu yang berlawan dengan Quran dan hadis, balik kepada Quran dan hadis. Tapi slogan hari ini digunakan untuk hal yang lain. Hari ini timbul slogan. Saya bila sebut hal ni, saya berasa nak sebut banyak kali hal ni. Sebab kita bimbang kepada generasi orang-orang di zaman kita ni dan selepas kita ni nanti. Kalau ditermakan dengan slogan ni, nanti punah janang agama. Punah janang agama. Slogan mengajak orang balik Quran dan Sunnah, itu slogan yang baik. Tetapi slogan ini telah dibawa secara salah oleh kelompok tertentu, mengajak orang supaya terus mengambil pedoman dari Quran dan hadis tanpa mengambil kira lagi dah ijtihad alim ulama ni, kepakaran alim ulama untuk menghuraikan Quran dan hadis ni. Sehingga hari ini timbul dah tolak Imam Syafi'i ditolak, timbul dah. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang timbul daripada slogan tadi itu.
ijtihad imam mula diketepikan, sehingga kita ni kadang-kadang jadi lebih alim dari imam-imam tu pula hari ini. Jadi saya acap kali saya kena sebut slogannya baik. Siapa dia tambah Quran dan hadis? Siapa dia tambah? Semua orang kena. Tapi bagaimana nak memahami Quran dan hadis, itulah persoalan yang cuba ditutup. Benda ni bukan berlaku zaman sekarang. Zaman Sayyidina Ali dulu timbul dua slogan ni. Apabila berlaku clash antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, sehingga mengakibatkan perang dan kematian. Jadi berlakulah perjalanan sejarah tu, sehingga timbul kelompok Khawarij. Lalu mereka ni berslogan dengan slogan yang sama, la hukma illa lillah. Tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah saja. Yang ni kena berhukum dengan hukum Allah. Apa maksud daripada kata-kata itu? Sekarang yang terlibat dengan perkara ni Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Dua-dua ni siapa? Ini menantu Nabi, sepupu Nabi, Sayyidina Ali ni. Menantu lagi, sepupu lagi, sahabat lagi. Dan hadis-hadis Nabi tentang kelebihannya sangat banyak. Sayyidina Muawiyah ni penulis wahyu. Kalau kita anggap dia ni tak boleh nak percaya, berarti kita telah memberi suatu gambaran yang salah, seolahnya Nabi mempercayakan orang yang tak boleh nak percaya menulis Quran ni. Kerana Muawiyah tu penulis Al-Quran, wahyu. Jadi atas slogan tadi, tidak boleh berhukum kecuali hukum Allah, seolah-olahnya nak menyatakan apa yang dibuat oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah tidak betul. Tu dia. Sebab tu bila slogan ni sampai kepada Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kata-kata yang benar, slogan yang baik, tapi maksudnya buruk. Apa yang ditargetkan, apa yang dikosadkan, apa yang dimaksudkan dengan slogan ni, kata-kata ni, perkara yang buruk. Itu. Jadi saya bila sebut hal-hal macam ni, saya rasa saya nak sebut je kali tu, terutamanya akhir-akhir ni. Saya ingat dulu masa kita mengaji tahun 90-an, tahun 2000, tak timbul sangat. Akhir-akhir ni nampak ketara sikit. Lebih-lebih lagi penggunaan media sosial ni, peralatan perhubungan hari ni lah yang sampai ke mana-mana. Ruangan tu diambil kesempatan. Maka banyaklah. Dan kesan daripada tu kita tengok timbul kecelaruan. Kesan daripada ni saya nampak beberapa perkara. Pertama sekali, kecelaruan orang awam dalam banyak isu. Jadi pening. Kok mana sudah ni? Akhir sekali. Yang kedua, keberanian orang yang tak aliman ni, tapi jadi berani membantah alim ulama dengan mudah. Ni fenomena yang timbul. Kerja bawa kapal terbang, tapi ulama-ulama besar, ahli-ahli mujtahidin itu tok tepi. Hari ni kawan ni dah bawa kapal terbang aja, tapi cakapan ilmu dia tu mengalahi mujtahidin seolah-olahnya. Itu yang kita ni keberanian yang pelik. Sebab apa? Kerana tadilah, kerana diharu dengan slogan kembali Quran Sunnah. Quran Sunnah ini kalam ulama ni, bukan Quran Sunnah, kalam ulama. Dah sedar kalam ulama ni menghurai Quran dan hadis. Dah dipakai ni. No, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Ini kata-kata Imam Syafi'i, katanya dah dipakai. Tu. Itu penyakit ni timbul. Ni kita kena berhati-hati. Bahawa, baik katakan 72 firqah yang sesat itu, 72 kelompok yang sesat itu berpokok pada 7 firqah, yakni 72 kelompok tu
Sebab ada 73, satu je yang disebut sebagai An-Najiyah, yang selamat. Jadi 72 lagi tu macam mana? Maka kitab ni yang dikarang oleh Sayyid Abdul Rahman Ba'alawi ni, dia telah menyaraikan bahawa 72 tadi tu yang tidak selamat tadi tu, 72 tu kalau kita dipecah-pecahkan ataupun dibahagikan, dia berpaksi kepada 7 kelompok besar. Daripada 7 ni pecah-pecah lagi jadi 72. Dihuraikan oleh ulama ni menurut faham dia lah. Baik, cuma saya nak sebutkan sikit di sini tentang memahami hadis ini. Apa yang akan disebutkan nanti ini merupakan salah satu daripada kefahaman alim ulama tentang hadis ni. Ada satu bentuk kefahaman lain sikit yang saya nak sebut. Baik, yang akan disebut nanti ni adalah apa yang saya sebutkan sekarang ni, iaitu 73 ni yang menjadi pecahan kepada umat Nabi Muhammad ini, apakah melibatkan orang-orang Islam saja atau melibatkan orang bukan Islam juga? Kalau dalam istilah ummatul ijabah ataupun ummatul da'wah. Jadi yang menjelaskan di sini 73 puak tu yang berpecah tu adalah cenderung kepada dari kalangan orang Islam saja. Maksud dari kalangan kaum muslimin. Semua muslimin yang sesat tu sesatlah, tapi semua tu di bawah payung umat Islam, tak termasuk yang bukan Islam. Tapi ada sesetengah alim ulama, termasuklah almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia kata 73 ni sebenarnya mencakupi seluruh manusia, umat Nabi Muhammad yang bukan saja orang Islam tapi yang bukan Islam juga. Jadi menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, bahawa umat, perpecahan umat ini yang dimaksudkan umat di situ adalah ummatul da'wah, umat yang diseru oleh Nabi Muhammad. Maksudnya yang diseru oleh, yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad ni, ada yang terima jadi Muslim, ada yang tolak dia bukan Islam. Berarti semua orang yang hidup selepas di zaman Nabi Muhammad dan selepas tu termasuk belaka. Jadi 73 puak ni mencakupi seluruh manusia, mencakupi semua agama. Jadi menurut faham Said Ramadan Al-Buti, termasuklah agama-agama seperti agama tak ke Hindu ke Buddha ke, masuk belaka tu. Cabang-cabang agama lain lagi termasuk. Maka satu yang selamat, itu menurut faham Syekh Said Ramadan Al-Buti. Tapi setengah alim ulama kita, mereka memahami umat yang berpecah itu hanyalah umat Islam saja. Lalu disenaraikan. Inilah yang disenaraikan di kalangan umat Islam. Jadi yang memecahkan kumpulan 73 dalam kelompok orang Islam ini, mereka memahami umat di situ adalah ummatul ijabah, yakni umat yang menerima seruan Nabi. Maksudnya di kalangan orang Islam sajalah. Dan mereka ni berpecah kepada pecahan-pecahan yang banyak ni. Baik, jadi kata pengarang kitab ni, 73 firqah yang sesat tu, asalnya 73, satu yang terselamat, iaitu Al-Firqah An-Najiyah. 73 lagi tu yang dianggap sebagai menyeleweng, sesat. Jadi berpokok, yang berpaksi kepada 7 firqah, 7 kumpulan besar, kumpulan utama. Baik, siapa? Mana kumpulan apa? Baik, iaitu yang pertama kaum Syiah. Jadi Syiah ini sampai sekarang belum selesai statusnya tu. Cuma pendapat yang mu'tadil, sebelum saya jelaskan keterangan di sini ni, pendapat yang agak sederhana dalam memberikan status kaum Syiah ni, bahawa mereka ini ada yang melampau dan ada yang tidak melampau. Yang melampau itu mungkin sebahagian daripadanya itu terkeluar daripada Islam.
yang melampau. Yang tidak melampau ini dalam beberapa perkara dianggap sudah terbabah, tersasut, tapi masih lagi dikira sebagai kelompok umat Islam. Itu pendapat yang kita nampak agak sederhana. Tapi ada juga setengah pengkaji, mereka menolak tu Syiah ni sebagai sudah terkeluar daripada jalan Islam. Ada juga seperti itu. Cuma bila saya mendengar huraian yang berbagai-bagai, saya dapati pendapat yang agak sederhana sikit. Dia tengok kelompok Syiah ni di banyak kelompok. Ada yang berat nanang orang. Ni pegangan dia tu kalau dia ambil kira memang sudah terkeluar lah. Tapi di antara mereka ni mungkin tidak seperti itu. Ada yang agak sederhana. Cuma kekeliruan dan kesalahan tu berlaku dalam perkara-perkara yang tidaklah merosakkan iman mereka itu. Maka masih dikira sebagai kelompok orang Islam, tapi dianggap sebagai menyimpang, larilah. Baik, pertama sekali kaum Syiah, kaum yang berlebih-lebihan memuja Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maksudnya mereka ni mendokong dengan kuat mencintai Sayyidina Ali. Dari segi itu tidak salah. Tapi yang menimbulkan kesalahan ni, ada di antara mereka ni yang agak melampau sehingga mempertuhankan Sayyidina Ali. Saya agak terkejut bila saya dengar satu rakaman. Kadang-kadang rasa macam tak suka. Kita tak suka ada orang di kalangan orang Islam ni yang berpandangan seperti itu. Jadi secara jelas lah, pernah saya dengar satu rakaman, satu petikan dulu, secara jelas mereka ni menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Hak ni memang terbabah jauh lah. Itu serahlah kepada Allah Ta'ala. Tapi kita anggap ni terbabah jauh. Itu satu hal. Baik, ada juga di antara mereka ini, dalam mereka mendokong Sayyidina Ali, memuji Sayyidina Ali dan sebagainya, mungkin ada yang tidak sampai ke tahap mempertuhankannya, tapi berlebihan sangat, itu pun tak ada masalah lagi. Tapi mereka telah menolak sebahagian sahabat. Kalau mereka tolak tu atas makna mereka anggap berbanding Sayyidina Ali lebih utama, tak apa lagi. Tapi ada di antara mereka ini yang tolak, bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat. Yang mengkafirkan para sahabat ada di antara mereka ni. Jadi kalau mereka kata Sayyidina Ali lebih utama di antara sahabat lain, itu tak ada masalah. Itu pandangan lah. Tapi kenyataannya mereka setengah mereka ni, mereka tolak sahabat sampai tahap mengkufurkan sahabat-sahabat ni. Dan antara sahabat-sahabat yang ditolak secara keras oleh mereka ni, sahabat besar lah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini yang berat. Sayyidina Osman kena juga, tapi tidak sekuat dua sahabat ni, kerana dianggap merampas hak Sayyidina Ali. Itulah puncanya. Jadi punca awalnya punca politik siasat, akhir sekali merebak sehingga membawa kepada i'tiqad, akidah dan sebagainya. Ini asal perpecahan di kalangan umat Islam ni. Jadi bukan saja Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, termasuk anak-anak dia juga. Termasuk anak-anak dia, iaitu Hafsah. Jadi anak-anak Aisyah, anak saya Aisyah. Bahkan saya pernah mendengar, dan ini bukan berarti mewakili keseluruhan lah, mungkin sebahagian sekelompok di antara mereka itu yang dianggap sebagai alim ulama mereka ni lah, yang kita sangat terkejutnya, mereka kata Aisyah ni sebagai penghulu ahli neraka. Oh, kita berat dengar gini, penghulu ahli neraka. Kita pernah dengar rakaman penjelasan salah seorang tokoh dia lah. Tapi kita tak anggap sebagai ini keseluruhan orang Syiah pegang macam tu, kita tak kata macam tu lah. Cuma antaranya pernah kita dengar bahawa mereka anggap Aisyah ini adalah tok ngulu kepada ahli neraka, perempuan ahli neraka. Penghulu kepada perempuan golongan perempuan di neraka, Masya Allah. Jadi sampai isteri Nabi pun jadi masa. Inilah aspek-aspek melampaunya kelompok-kelompok ni, dah banyak lagi lah.
Jadi kalau kita tengok dari segi berat tu memang berat lah. Cuma Ahlus Sunnah ni dia cermat sikit. Dia anggap kelompok ni selagi orang ni bersyahadah, semayang lagi, karo-karo pun mereka anggap sebagai kelompok masih lagi letak bawah payung orang Islam, tapi dia anggap menyimpang, terbabah. Hakikat sebenar serah kepada Allah Ta'ala lah. Itu lebih selamat. Kecuali pegangan-pegangan dia ni secara jelas dan tidak dapat dikompromi lagi, boleh membawa ke batalnya iman, seperti mempertuhankan Sayyidina Ali. Waktu tak boleh nak tolak asuh. Itu kalau siapa kata tu memang membatalkan keimanan, membatalkan iman dia lah. Mereka tidak mengakui khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka tak terima. Mereka tak akui khalifah Abu Bakar sebagai khalifah. Mereka tolak. Demikian juga Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Mereka tak iktiraf. Di antara kelompok pendukung Sayyidina Ali, yang kita anggap juga atas nama Syiah lah, kerana mendukung Sayyidina Ali, yang paling dekat dalam bab ini dan paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma beza sikit je, iaitu Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah ni kita tak tahu sejauh mana ada sekarang. Dulu kelompok yang berpegang kepada faham Syiah Zaidiyah ni ada di Yaman. Dan kita pun ada merujuk pada imam-imam mereka ni. Antara kitab, kalau bagi orang yang tahu mengaji kitab lah, Al-Imam Asy-Syaukani tu, kitab Nailul Awtar. Pengarangnya itu adalah seorang Syiah tapi Zaidiyah, paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Beza dia sikit je. Mereka tetap menyatakan keutamaan untuk menjadi khalifah pengganti Nabi ni kepada Sayyidina Ali. Tapi oleh kerana berlaku krisis itu ini, akhir sekali terangkatlah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman. Mereka iktiraf, mengakui khalifah ni. Cuma mereka kata khalifah ni bukanlah yang lebih utama berbanding Sayyidina Ali. Hal lebih utamanya Sayyidina Ali. Tak apalah. Tapi mereka tetap iktiraf, mengakui khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ini Syiah Zaidiyah. Tapi kelompok yang melampau tu mereka tolak terus. Bahkan yang lebih lagi, mereka mengkufurkan orang-orang ni. Mengkufurkan. Dan pernah dulu timbul isu berkait dengan tokoh yang menjadi pujaan orang kita satu ketika dululah. Tapi tak apalah, oleh kerana saya bukan nak kata itu ini, tapi nak beritahu benda tu benda yang bertulis dalam kitab. Tapi kita nak guna cara cermat, tak boleh menuduh secara betul-tuli sangat. Nak kabur kodoh-kodoh yang nyata dan jelas. Antara tokoh yang kita nampak agak keras sikit dalam sikap, dalam perkara ni iaitu tokoh yang satu ketika dulu disanjung oleh ahli masyarakat kita lah, Al-Imam Al-Khumaini. Dia beri orang kita sangat taksub dengan orang ni satu ketika dulu. Tapi satu ketika dulu kita pernah membaca kenyataan dia dalam kitab dia tu. Kalau tak silap kitab dia tu masih ada, kalau tak silap saya sekarang, kalau dulu ada di kedutaan Iran di Malaysia ni ada kitab, boleh dapat, boleh ambil secara free, percuma je. Nama Al-Jumhuriyah. Jadi dalam tu kita agak terkejut sikap dia terhadap khalifah ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia kata apa? La'anallahu sonamai al-Arab. Moga-moga Allah Ta'ala melaknat dua berhala orang Arab. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Itu kita rasa berat sikit. Kita agak, bila kita tak tahu dulu, kita agak sanjung lah tokoh ni. Dan bila kita dengar dia kata gitu, kita tahu lah dulu. Dia rasa tahu. Kita bila sampai begitu tanggapan orang terhadap Sayyidina Abu Bakar, Umar ni sahabat rapat Nabi. Sahabat rapat. Kata orang, kalau boleh kita katakan sahabat sebatal lah. Sahabat rapat. Dan hadis-hadis tentang tokoh-tokoh ni, tentang kelebihan sahabat-sahabat ni sangat banyak.
Tapi tiba-tiba ada alim-alim, ahli-ahli ilmu, tak kira lah, tiba-tiba beri pandangan macam tu, melaknat sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad. Kalaulah sahabat dekat Nabi Muhammad tidak boleh dipercayai, hak lain lebih-lebih lagi lah. Hak dekat sekali dengan Nabi ni tak pakai. Hak lain kita tak nak kata. Kau nak buat ukuran gitu. Jadi itu kenyataan yang sangat berat lah. Jadi lepas kita tengok kenyataan dia tu, kita rasa tahu lalu. Tapi orang kita menyanjung lah, tak apalah, serah masing-masing lah. Tapi itulah yang kita rasa. Jadi saya kata di Yaman tadi tu, memang Syiah Zaidiyah ni ada di Yaman satu ketika dulu. Dan saya pernah pergi ke Yaman, pernah melawat, dan kadang Yaman tengah masa tu tak stabil mana dah, tapi belum berlaku perang lagi lah. Kita sempat pergi ziarah Yaman, pergi menziarahi bandar-bandar lama di Yaman tu. Pada waktu itu tu tengah keadaannya sudah macam goncang sikit lah, tapi tak berlaku perang lagi. Kita buat pertanyaan, kita berbincangan di sana. Akhir-akhir kita dapat maklumat kenapa timbul kecoh sikit selepas daripada tu. Dia kata, maklumat yang kita dapat, wallahu'alam lah, kita tak kaji secara akademik dengan buat survei yang mencukupi, tak lah, tapi kita pedoman atas penelitian dan juga tanya sikit-sikit gitu. Dia kata dulu memang betul Syiah di Iran itu ada Syiah Zaidiyah. Kalau Zaidiyah dia sangat rapat dengan Ahlus Sunnah. Beza dia dalam perkara tadi je, dan perkara-perkara yang kita anggap benda tu tak jadi masalah besar. Tapi sejak kebelakangan, dia kata kelompok-kelompok Syiah di Yaman ini sudah terpengaruh dengan Syiah di Iran. Dan orang Iran ni beri sponsor. Pak Iran, Yaman ni agak miskin sikit negara dia. Negara miskin ni selalu gantung pada negara kaya lah. Jadi Iran dia sponsor. Kemudian orang Yaman pula dia hantar anak dia pergi ngaji di Iran. Itu bermula faham baru di kalangan kelompok penganut-penganut Syiah di Yaman ni. Daripada Zaidiyah tukar jadi Syiah yang ada di Iran sekarang, yang pada saya lah, kalau tuan-tuan tak tahulah, pada saya tak boleh nak pakai mana lah. Pada saya tak kata dia sebagai keluar Islam dah. Cuma saya nak kata pada saya, kalau nilai yang atas kajian yang saya buat, atas maklumat yang saya ada, pada saya dah nak pakai mana. Kalaulah Al-Imam Al-Khumaini bersikap seperti itu terhadap Abu Bakar Umar, hal lain kita tak tahulah. Hal lain kita tak nak kata. Jadi hal-hal lain banyak lagi lah. Tapi nak beritahu itu keadaan. Jadi yang timbul celaru sikit di Yaman hari ini, bila pengaruh Syiah yang bukan Zaidiyah dibawa masuk. Itu jadi mula kadang jadi kucak-kacir sikit. Jadi gelombang berat sikit lah. Dan di negara kita pun tidak kurang pengikut ini sekarang, tidak kurang. Siapa-siapa yang nak belajar mazhab ni, nak pegang mazhab ni, kau anda dia lah. Kita tak kata apa, cuma kita nak gambar bahawa itu tidak selagi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi antara perkara yang menarik minat orang untuk mengikuti ajaran ni ada sebab juga. Ia biasanya mazhab-mazhab hak lagi secara luar biasa ni, terutama di kalangan muda-muda ni, ada sebab-sebab yang sesuai dengan orang muda lah. Antaranya ia boleh mempraktiskan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni nikah kontrak lah, 2 jam, 3 jam, sehari, seminggu. Inilah yang selalu hari ni berlaku. Dan banyak hal lah. Persoalan nikah mut'ah ni banyak isu dia tu, tapi kita tapi nak kabarnya antara orang yang setengah tu menjadi penarik kepada orang untuk pakai pahaman ini kerana praktis nikah mut'ah tu, nikah kontrak. Maksudnya nikah 2-3 jam. Kalau nikah kontrak ni secara umumnya kalau kita tengok tak jauh daripada pusat-pusat jual tiner lah. Tak jauh. Saya tak kata sama-sama, tapi tak jauh. Maksudnya benda tu kalau benda baik jadi lebih kurang lah.
dia ada syarat-syarat itu dan ini, tapi syarat-syarat itu yang kita tengok tu boleh kita kata macam tadilah, maksudnya seolahnya buka kaunter mari nak pilih siapa dia, berapa jam, gitulah, bayar yang ni setuju, jadi lepas tu tengok berapa jam dia kontrak dia tu. Jadi kalau begini kau memang laku lah. Memang laku lah. Kalau buka Terengganu pun penuh orang pergi Terengganu barangkali. Kalau buka kaunter tu. Baik, yang kedua jadi mereka ini tidak mengakui Khalifah Abu Bakar. Mereka tak iktiraf, tak akui Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Baik. Kemudian kaum Syiah ini kemudian berpecah menjadi 22 aliran. Jadi alim ulama yang buat kajian ni, satu kelompok dianggap induk ni, Syiah ni, daripada kelompok besar ni pecah lagi kepada 22 cabang. 22 cabang. Jadi Zaidiyah yang saya sebut tadi itu antara yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Yang kedua, kaum Khawarij. Khawarij maksudnya orang yang keluar lari daripada kelompok, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali. Tadi Syiah ni berlebih-lebihan mendukung Sayyidina Ali, sehingga ada di antara kelompok, ada sebahagian mereka itu sampai mempertuhankan. Sejarah menyebut di zaman Sayyidina Ali pun sudah ada orang yang mempertuhankan Sayyidina Ali ni, dan Sayyidina Ali telah menghukum bunuh orang-orang ni. Tapi orang-orang ni tak takut mati, tak takut dihukum bunuh. Akhir sekali dibunuh dengan cara dibakar, baru takut. Dibakar baru takut. Jadi kita dilarang membunuh dengan cara bakar. Tapi berlaku tadi tu kerana darurat tertentulah. Jadi bila ada kelompok yang mempertuhankan Sayyidina Ali, dihukum oleh Sayyidina Ali. Tak kira tak kena mati pun matilah. Tapi bila dihukum cara bakar ni, mereka takut. Itu menakutkan juga. Jadi berlaku sudah ada pada zaman Sayyidina Ali. Jadi selain daripada Syiah ni, kelompok yang berlawanan dia namanya Khawarij. Jadi mereka ni dari satu segi orang yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali, benci doa lalu, membenci. Bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Siapa begitu? Sahabat besar Nabi, Sayyidina Ali kafir pula dah. Orang lain tak tahulah, jauh-jauh lagi ni. Firqah ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Ini penyakit ni menyerap masuk dalam masyarakat kita satu ketika dulu tanpa sedar. Yang berpegang pada faham orang melakukan dosa besar atau tidak melaksanakan perintah Allah, kafir. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah kalau dia buat dosa besar, dia berdosa. Dia berdosa. Dulu zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, pernah orang tanya isu ni. Ni zaman Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni dia sahabat kecil. Tapi orang tak sebut sebagai sahabat lah, sebab dia kecil lagi zaman Nabi tu. Maka orang golongkan dia sebagai tabi'in. Dia berguru dengan Sayyidina Ali dan ramai lagi. Uzaifah ibn Yaman dan ramai lagi dia belajar. Tapi dia dianggap sebagai antara tokoh sahabat besar. Tokoh besar di kalangan tabi'in, sahabat kecil ni. Jadi zaman dia berlaku fitnah. Maka antara persoalan yang orang tanya dia mengenai orang buat dosa besar ni macam mana? Orang buat dosa besar. Dosa besar ni sama ada dia melaksanakan dosa besar tu
dia buat larangan Allah atau tidak melaksanakan perintah, dua-dua dosa besar. Larangan berzina dia buat, dosa besar. Perintah bersolat dia tidak buat, dosa besar. Jadi dosa besar ni sama ada buat yang dilarang atau tidak buat benda yang disuruh. Baik, status kedudukannya macam mana? Jadi orang pernah tanya zaman Sayyidina Hasan Al-Basri ni tentang mereka ni macam mana? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, yang bertanya itu adalah Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah, yang di kemudian hari menjadi rujukan kepada, menjadi imam kepada kelompok Mu'tazilah. Baik, bila orang tanya Sayyidina Hasan Al-Basri, kedudukan orang buat dosa besar ni macam mana? Maka kata Hasan Al-Basri yang mewakili pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah di kemudian hari, pandangan Hasan Al-Basri ini itulah yang dipegang dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Hasan Al-Basri, orang yang buat dosa besar ni dia mukmin, maksudnya masih lagi dikira kelompok orang yang beriman, tapi dia asi, dia mendurhakai Allah, berdosa. Jadi hukum berdosa ni wajib taubat lah. Itu status dia. Tapi Wasil ni tidak setuju dengan pendapat tu, dengan guru dia tu guru dia. Wasil ni murid dia, tapi murid cergak, akal panjang sikit. Tidak setuju dengan pandangan guru dia. Lalu apa dia kata? Dia kata, pada aku orang buat dosa besar ni dia duduk tengah, mukmin pun dok, kafir pun dok. Ni satu pendapat baru timbul fitnah ni. Mukmin pun dok, kafir pun dok, atas pagar. Jadi tak tahu. Dalam istilah dipanggil manzilah baina manzilatain. Pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Nak kata imam pun dok, nak kata kafir pun dok. Ini pening. Tapi selain daripada dua pendapat, inilah pendapat Khawarij, tapi bukan dalam peristiwa ni, peristiwa lain. Maka Khawarij, pada pandangan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar ni, tak buat perintah Allah ataupun melaksanakan larangan dia tu, buat perangan dia itu, kafir. Kafir. Jadi pendapat itu dipegang oleh kelompok Khawarij. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila kita tidak dapat melaksanakan perintah, asalkan kita tidak mengingkar. Kalau kita tidak buat, kita ingkar, barulah kafir. Jadi kufur tu kerana ingkar, bukan kerana tidak melaksanakan, tapi kerana ingkar, menolak, tidak percaya, tidak beriman. Itu kufur kerana sebab itu. Ini sejarah berlaku. Jadi kelompok Khawarij ini, antara fatwanya itu, orang yang melakukan dosa besar, maka statusnya dianggap kafir. Jadi fahaman ini telah tersebar ke seluruh dunia dan masuk dalam masyarakat kita. Maka timbullah isu. Ini punca dia. Jadi kalau kita amati teliti, rupanya pendapat ini datang daripada kelompok Khawarij. Ini bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran. Sikit lagi boleh saya mula. Jadi kelompok Khawarij ini berpecah lagi. Dan pecahannya itu sampai 20 kelompok. Syiah 22 dah, tambah 20 pula lagi daripada kelompok Khawarij ini. Dan sekarang di dunia Islam ini ada negara yang sebahagian besar penduduk dia itu berpegang kepada fahamnya. Khawarij ni pun di banyak peringkat. Ada yang melampau sangat, ada yang kurang sikit. Antara yang saya dengar, kalau tak silap lah, tapi saya dia pun kurang pasti, tapi tak apalah saya sebut, Oman itu antara kelompok yang berfaham, sebahagian penduduknya itu berfaham Khawarij, tapi dia agak ni sikit, agak neutral, agak lembut sikit lah. Kalau Khawarij asal kerah. Nanti kita sampai bab dia, kita akan tengok watak dia. Bahkan Nabi dalam beberapa riwayat sudah menggambarkan watak-wataknya, sifat-sifatnya tu, dan berlaku apa yang berlaku. Nabi beritahu sifat dia, sifat begini. Bila tengok bahawa sifat-sifat ni memang banyak ada pada kelompok Khawarij ni.
Nanti kita akan tengok hadis-hadis itu. Selagi nanti. Yang ketiga, kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ni pecahan daripada perguruan Hasan Al-Basri tadi tu. Baik. Iaitu kaum yang berfaham bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat. Ni satu hal lagi tu. Antara faham, antara pegangan kaum ni, dia kata Tuhan tu tak ada sifat, ada diri dia, ada zat dia, sifat tak ada. Sebab akalan mereka ni dia kata kalau Tuhan tu ada sifat, seolah-olahnya Tuhan tu jadi banyak kata. Tuhan tu ada bahagian, kudrat, iradat, jadi banyak lah kata. Sedangkan Tuhan itu Maha Esa. Dia faham dia. Padahal banyak sifat tidaklah berarti banyak Tuhan. Tapi Mu'tazilah hidup. Bila banyak sifat, dia anggap berlawan dengan tauhid yang dia faham, menurut faham dia tu. Jadi mereka ni kata Tuhan tu tak ada sifat, tapi mereka tak kata Tuhan tu tidak berkuasa. Cuma mereka kata tak ada sifat kudrat pada Tuhan, tapi Tuhan tak kuasa. Itu fahaman dia. Nak kata apa, dia faham gitu. Bahawa manusia, baik, itu satu. Antaranya pula bahawa manusia membuat pekerjaannya sendiri. Ni antara pegangan dia ni, tanpa sedar ada orang kita pakai buah ni tanpa sedar. Mungkin kerana kejahilan. Kalau jahil tak apalah, kena mengajilah. Tapi kalau tahu pegang lagi, kena. Baik, apa? Manusia ni dia yang membuat perbuatannya. Apa arti? Manusia ni ada kuasa autonomi secara mutlak, bahawa dengan kudrat yang ada pada dia tu, dialah yang melakukan perbuatan dia tu. Dialah buat tu, buat ni, melakukan itu, melakukan ini. Tak ada kaitan lagi dengan takdir Allah. Tak ada kaitan lagi dengan kudrat iradat Allah. Manusia sudah autonomi. Cuma sekalipun begitu, dia kata kudrat kita ni, manusia ni diciptakan oleh Allah. Tu bahagian Islamat sikit. Diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan lepas tu dibiarkan autonomi, kuasa mutlak, dengan arti tak ada kaitan lagi dah dengan kudrat Allah. Maksud kalau manusia nak buat gitu memang jadi, tak ada kaitan dengan kehendak Allah, tak ada kaitan dengan kudrat Allah, dan tak ada kaitan lagi dengan takdir Allah. Ni fahaman. Ini kena jaga-jaga. Jadi kita Ahlus Sunnah, kefahaman kita beritahu awal-awal supaya lari daripada fahaman ni, bahawa kita hari ni hanya mengusahakan untuk lakukan perbuatan kita tu. Kita berusaha berlaku perbuatan kita tu tetap terikat dengan kudrat dan iradat Allah, tetap terikat dengan takdir Allah. Cuma kita mengusahakan. Bila usaha kita tu bertepatan dengan kehendak Allah, dengan takdirnya, jadilah. Bila usaha kita tu tidak bertepatan dengan kehendak dia, dengan takdirnya, tak jadilah. Jadi bahagian manusia ni bahagian usaha saja. Dah, apa benda usaha tu? Jangan tanya banyak. Di situlah Nabi bersabda, idza zukiral qadaru fa'amsiku. Apabila disebut tentang takdir, stop, jangan cakap banyak, berhenti. Di situ tempatnya. Dah, usaha itu benda pula. Tidakkah usaha kita juga ditakdirkan? Jangan tanya. Tanya tu jatuh kamu. Maksudnya kita tidak diberi kemampuan untuk memahami cara mendalam dalam perkara ni. Sebab tu Nabi berdoa, bila disebut ni fa'amsiku, diam, jangan bicara lagi, jangan bahaskan lagi. Tapi hak babi ni yang jadi pecah banyak ni. Babi dia bahas juga Nabi kata diamsiku, diam, dia cakap banyak, mau pegang Tuhan tu ada takdir, dia maha kuasa atas segala-galanya, dia menentukan segalanya, manusia hanya berusaha saja, pegang tu. Tapi kalau bahas lagi, Nabi kata amsiku, diam, ni jadi timbul. Tu saya nak kata. Nanti pendetailan nanti kita akan bahas bab itu saja insya-Allah. Sikit lagi nak berhabis. Bahawa Tuhan tidak, antara yang ketiga, antara fahaman Mu'tazilah ni, bahawa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam syurga. Antara faham Mu'tazilah juga, dia kata Tuhan tidak dapat dilihat di syurga. Kalau dia kata di dunia, ya betul, itu
sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu. Tapi di syurga Tuhan boleh dilihat dengan kehendak dan kekuasaannya. Bukan berarti Tuhan tu berubah sifat. Dunia ni tidak menyerupai sesuatu, sebab tu tak boleh nak tengok. Di akhirat kali dia sudah menyerupai sesuatu sehingga boleh dia. Bukan macam tu. Dia kekal dengan sifatnya tu. Tapi macam mana manusia boleh melihat satu kurnia Allah? Kita kena faham itu. Sebab apa Ahli Sunnah pegang macam tu? Sebab ada dalil yang kuat di dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahawa orang beriman ni boleh tengok Allah Ta'ala dengan kehendaknya. Maksudnya Allah Ta'ala ni bila kehendak dia boleh buat apa sajalah. Bagaimana itu benda yang kita tidak mampu dan tidak disuruh fikir. Cuma diberitahu bahawa akan berlaku. Bahkan antara nikmat yang paling besar di syurga nanti, tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat itu selain daripada melihat Allah. Disebut ru'yatullah, nikmat syurga yang paling besar. Sebab tu ahli makrifat, mereka ni dalam perjalanan mereka ni, mereka tuju itu. Mereka tak pandang sangat kepada balasan-balasan nikmat yang ada tu. Bukan tak ambuh, tapi bukan menjadi tumpuan mereka. Sebab mereka tahu nikmat yang paling besar dalam syurga adalah melihat Allah. Sebagai dua kita. Itu satu antara pahaman Mu'tazilah. Kemudian bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, seperti yang saya kata tadi lah. Dak kafir pun dak, mukmin pun dak tahu nak nilai ke mana. Kemudian dan akhirnya, dan mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan roh sahaja. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Isra' Mi'raj Nabi itu berlaku dengan roh dan jasad sekali. Sebab tu dia jadi mukjizat. Kalau berlaku dengan roh saja tak nampak pelik lah. Tapi Mu'tazilah dia kata Isra' Mi'raj Nabi tu berlaku secara kerohanian. Roh Nabi je berjalan, badan tak. Badan duduk sekali dengan Aisyah. Bab malang Isra' Mi'raj tu giliran Nabi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi badan duduk sekali dengan Aisyah, roh Nabi je berjalan. Itu fahaman Mu'tazilah. Ahlus Sunnah tidak. Bahawa Isra' Mi'raj berlaku dengan roh dan jasad. Dan lain-lain. Akhir sekali kaum Mu'tazilah berpecah menjadi 20 aliran. Kelompok ni pula pecah lagi 20 pula lagi dah. Berpuluh-puluh pecahannya. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah pengajian kita ini akan sambung pada kali yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.